Hello, Assalamualaikum semua. Welcome back to Filmation YouTube channel, di mana kita akan bahaskan tentang MCU News, MCU Rumors, MCU Theory, review filem dan sebagainya. But in this video, ini adalah sesi correct plot, di mana kita akan correct plot berkenaan dengan official trailer untuk Ant-Man and the Wasp: The Quantumania yang sudah dirilis semalam pada pukul 12 pagi. Dan tak silap aku, ni adalah trailer yang kedua sebenarnya, tapi this is the official release lah. Kalau yang first trailer yang diorang release pada semasa San Diego Comic Con SDCC, masa tu siapa yang menghadiri event tersebut saja yang dapat tengok trailer untuk Ant-Man itu. But this one semua orang boleh tengok. Tapi ada perbezaan, tak silap aku ada perbezaan dengan trailer semasa SDCC dengan trailer yang sekarang. Tapi tak penting pun, yang penting kita dapat tengok official trailer untuk Ant-Man and the Wasp: Quantumania. So aku akan recap sedikit lah apa yang terjadi dalam trailer tersebut untuk Ant-Man and the Wasp: Quantumania ni. Pada permulaan trailer tersebut, kita dimulakan dengan satu perjalanan hidup untuk Scott Lang, iaitu Ant-Man, di mana dia masih lagi bekerja di Baskin Robbins dan telah mendapat award yang paling superior gila, Employee Award of the Century, tak silap aku. Aku tak pernah dengar sebenarnya Employee Award of Century ni. Kalau bulanan biasa kan, tapi ni Century ni macam besar sangat. Aku tak tahu apakah impact yang Scott Lang bawakan kepada Baskin Robbins tu. Aku tak tahu about that thing. Dalam trailer tu juga kita dapat lihat that Scott Lang bersama dengan dia punya girlfriend, iaitu Hope Pym ataupun Hope Van Dyne, dalam event. Aku tahu lah macam mana dia jadi selebriti. Maybe dunia pada waktu itu mula mengangkat superhero ini sebagai selebriti lah. Dan kita dapat tengok the first appearance Ant-Man selepas Avengers Endgame adalah dalam series Miss Marvel. Of course dia tak muncul secara physically 100%, tapi kita dapat tahu that dia telah menyertai sebuah podcast untuk menceritakan event tentang Avengers Endgame, yang apa yang terjadi di waktu itu, siapa yang mati, apa yang Tony Stark cuba katakan dan sebagainya lah, event Avengers Endgame itu basically. Selepas itu, ya, untuk permulaan trailer Ant-Man and the Wasp: Quantumania ini, ianya bermula dengan sangat ceria lah. Ada sampai yang mengatakan that kau ni Spider-Man kan, bukannya Ant-Man kan. Ada something like that lah. Aku tahu kenapa orang keep on confuse Ant-Man dengan Spider-Man. Yeah, everything went well pada permulaan untuk trailer Ant-Man and the Wasp: Quantumania ni. Semuanya berlangsung dengan sangat baik sehinggalah The Ant family ni, iaitu Hank Pym, Hope Van Dyne, Janet Van Dyne, lepas tu Scott Lang, dan juga ada ahli baru yang memasuki The Ant family ini, iaitu Cassandra Lang ataupun Cassie Lang, yang mana akan menjadi superhero di dalam filem ini sebagai Stature ataupun Stinger. Aku tak sure nama mana yang dia akan muncul dalam movie ni, tapi antara dua tu lah, antara Stature ataupun The Stinger. Tapi aku pilih untuk Stature lah sebenarnya. Okay, so basically aku tak nak pergi lebih mendalam lagi. So basically Cassandra Lang tu, dia telah menemukan satu cara untuk bukan berkomunikasi lah, untuk menghantar signal ke dalam quantum realm. Dan selepas itu Hope Van Dyne ni, dia sedari perbuatan Cassandra Lang itu, yang mana itu adalah satu perbuatan yang buruk. Bukan Hope Van Dyne, sorry, Janet Van Dyne, yang mana telah duduk dalam quantum realm selama a century, if I'm not mistaken lah. Selepas itu dia cakap, berhenti, jangan buat benda tu kan. But suddenly mereka semua, the Ant family ini, telah disedut masuk ke dalam quantum realm, yang mana kita dapat tengok lah Ant-Man dengan quantum stuff like this kan, memang ada satu connection yang tinggi daripada Ant-Man yang pertama sehinggalah Ant-Man yang ketiga ini. Termasuklah event Avengers Endgame ke, di mana mereka time travel through quantum realm dan sebagainya kan. Basically aku tahu kenapa Ant-Man is the closest superhero yang perlu ada kaitan dengan quantum. Maybe ada kaitan dengan comic things, stuff like that kan. Okay, so pergi lagi ke dalam quantum realm. This is the first time kita dapat tengok suasana ataupun the environment di dalam quantum realm. For the first time kita melihat quantum realm ini, ianya adalah sebuah satu, macam mana nak cakap, sebuah tempat lah, basically tempat yang very very kecil, yang kita tak dapat lihat dengan mata kasar kita, yang tiada tamadun. Okay, itu adalah benda yang pertama yang ditunjuk kepada kita dalam filem Ant-Man yang pertama lah. Tiada hidupan. Basically ini adalah tempat yang very very small, yang kita tak dapat tahu apakah yang ada dalam itu, dalam quantum realm ni lah. So basically dalam Ant-Man and the Wasp saja, filem yang kedua untuk Ant-Man ini, mereka berjaya untuk menyelamatkan Janet Van Dyne selepas berpuluh-puluh tahun hidup di dalam quantum realm itu.
dan kita punya pengetahuan, kita tak tahu that adakah ada some kind of civilization ataupun kehidupan di dalam quantum realm itu. But suddenly dengan adanya trailer Ant-Man and the Wasp: Quantumania ni, kita dapat witness ada kehidupan ataupun ada civilization di dalam quantum realm. Termasuklah flora dan fauna ke, ada orang ke, bangunan, banyak gila benda di dalam quantum realm yang kita tak pernah tahu dan ditunjukkan di dalam trailer tersebut. Dan for sure dalam trailer tersebut juga kita dapat tengok Bill Murray muncul di dalam filem Ant-Man and the Wasp: Quantumania ini, tapi kita still tak dapat tahu apakah role yang dia akan jalankan. Of course ada a tons of rumours lah yang mana ada karakter ni Bill Murray akan jadi. Ada juga yang cakap mula-mula dulu orang cakap Bill Murray yang akan jadi MODOK, tapi surprisingly MODOK tidak akan dimainkan oleh Bill Murray akan mainkan watak yang lain lah. Tapi aku rasa basically sebagai penduduk di dalam quantum realm itu. Dan pergi lagi dalam trailer tersebut itu lagi, kita bercakap berkenaan dengan karakter yang bernama Kang the Conqueror. This is the first time dia appear di dalam live action untuk MCU basically. Mesti korang cakap macam, mana ada Kang the Conqueror kali pertama, dia first time muncul dalam Loki. Tak, dalam series Loki itu bukanlah Kang the Conqueror, dan aku rasa korang pun semua tahu about this thing. Itu adalah He Who Remains yang menjaga The Sacred Timeline. The Sacred Timeline ni maksudnya sebuah conclusion ataupun sebuah jalan terakhir untuk menghentikan every variant of Kang daripada mewujudkan satu peperangan multiverse lah, ataupun kita panggil sebagai Secret Wars. So He Who Remains yang menjaga The Sacred Timeline tu. Akan tetapi ekoran daripada event Loki, Sylvie dan juga Loki telah Sylvie telah membunuh He Who Remains yang menjaga Sacred Timeline, dan disebabkan tindakan tersebut ianya telah membawa kepada every variant of Kang kembali muncul di dalam dunia. Macam mana dia muncul aku tak tahu. Adakah dia tiba in a blip of an eye kan, tiba-tiba dia muncul begitu saja, aku pun tak sure about that thing. Tapi basically every version of Kang, Ramatat ke dan sebagainya, telah muncul kembali di dalam dunia MCU ini, termasuklah Kang the Conqueror. Tambahan lagi untuk trailer untuk Ant-Man and the Wasp: Quantumania ni, for sure dia tak ada direction. Okay, kita cakap sikit lah pasal trailer ni. Dia tak ada direction untuk exposekan kepada audience apakah jalan cerita yang mereka akan tawarkan sebenarnya. Tapi kita dah boleh dapat a glimpse of hint di mana Kang the Conqueror memerlukan bantuan daripada Scott Lang yang telah memasuki quantum realm beberapa kali, keluar dan masuk daripada dunia pergi ke quantum realm, lepas tu keluar balik. Basically Scott Lang dah banyak kali buat benda tu, and for some reason Kang the Conqueror memerlukan bantuan daripada Scott Lang lah basically kan. Okay, first and foremost kita bercakap tentang sebuah karakter ini, iaitu Kang the Conqueror itself. From the design of the Kang the Conqueror itu, suit, lepas tu muka dia yang dilakonkan oleh Jonathan Majors, aku rasa dia tidaklah menepati 100% apa yang komik telah tawarkan. Akan tetapi aku terima the design tu, termasuklah dia memakai topeng warna biru kan. Kalau dalam komik tu basically kita nampak muka dia memang basically biru terus, tak adanya macam lens something like that kan. Tapi apa yang kita nampak dalam trailer ini ianya lain sedikit sahaja daripada apa yang komik tawarkan. Tapi aku terima kostum tu. Aku rasakan that costume is very very comic accuracy. Lepas tu ada yang line dekat mata tu sama macam dalam komik juga. So daripada kostum design untuk Kang the Conqueror, aku tiada disappointment lah untuk benda tu kan. Lepas tu kita pergi juga kepada karakter MODOK. Okay, MODOK tidak ditunjukkan langsung dalam official trailer untuk Ant-Man and the Wasp: Quantumania ni. Akan tapi aku rasa in upcoming trailer kan, Marvel kan suka buat TV spot banyak-banyak kan. So aku rasa in upcoming trailer dan sebagainya, MODOK somehow akan muncul. Dan MODOK ini for sure kita tahu dia tidak akan jadi sama macam dalam komik ataupun TV animated series. Dia tak akan jadi sama. MODOK dia punya origin pun aku rasa akan berbeza daripada komik. Of course lah, the design pun yang kita tahu, design dia kalau dalam komik dia duduk nampak kepala yang melekat dengan kerusi dan sebagainya, tapi yang this one dia nampak lebih robotik, lebih nampak ada warna emas, lepas tu mata dia warna merah. Dari tu dia macam Terminator yang duduk melekat atas kerusi, something like that lah. Tapi ianya masuk akal lah, sebab MODOK ni adalah version of Yellow Jacket yang dikecilkan. So dalam Ant-Man yang pertama, Yellow Jacket bertempur dengan Ant-Man. Dia bertempur dengan Ant-Man, selepas tu dia dikecilkan sekecil-kecil atom, sekecil-kecil zarah kan.
dan kita expect that Yellow Jacket punya career dah habis, dia dah mati for some reason kan. Lepas tu tiba dia muncul balik sebagai nama yang baru, iaitu MODOK. Dan that is why kenapa dia punya design untuk MODOK itu nampak lebih robotik lah, literally macam suit Yellow Jacket tu melekat dengan muka ke something like that. Walaupun tak diterima ramai, dan aku pun tak menyukai the design of MODOK dalam MCU ini, akan tapi aku rasa the impact yang dia dapat bawakan dalam filem itu lebih penting lah daripada apa yang kostum MODOK itu dapat tawarkan. Okay, selepas itu kita bercakap tentang suasana ataupun environment of Quantum Realm. Di dalam Quantum Realm, dalam trailer ini basically kita dapat melihat sebuah tamadun, sebuah infrastruktur, sebuah bangunan, literally banyak. Lepas tu ada kapal terbang, something like that, an army, resident untuk Quantum Realm, banyak gila. Dan mereka semua ini berada dalam sebuah tempat yang berkemungkinan dinamakan sebagai Chronopolis, sama seperti di dalam komik. Aku tak sure adakah nama Chronopolis ni akan digunakan di dalam filem ini ataupun tak. Tapi basically the design yang ditunjukkan dalam trailer ini sangat-sangat menakjubkan. Dan harapan aku untuk benda ni, aku mengharapkan that tempat itu really dinamakan sebagai Chronopolis lah, seperti dalam komik. Itu adalah harapan aku lah. Selepas itu kita pergi menyentuh kepada Janet Van Dyne, yang mana telah menduduki Quantum Realm dengan sangat lama, and for some reason dalam Ant-Man and the Wasp dia telah bebas. Ekoran daripada Scott Lang dan juga Hope Van Dyne cuba menyelamatkan Janet daripada Quantum Realm itulah. Tapi basically kita tak pernah dapat the origin of Quantum Realm itu sendiri. Siapa yang berada di sana, apakah adakah tamadun di dalam Quantum Realm, kita tak dapat benda tu kan. So basically benda tu just, dia macam plot hole lah. Dia plot hole untuk Quantum Realm. Kita tak tahu apa benda yang ada dalam tu. So ianya berkait juga dengan karakter itu, iaitu Janet Van Dyne. Dan aku dapat rasakan that Janet Van Dyne for some reason tahu apakah rahsia di dalam Quantum Realm ni. Basically dia dah duduk, memanglah tak lama kan, daripada dia punya perspektif. Sebab kita tahu timeline ataupun masa dan space di dalam Quantum Realm tak sama dengan dunia yang nyata. So for some reason Janet Van Dyne ada sesuatu yang dia sembunyikan daripada dia punya family tersendiri. Aku tak tahu apakah itu. Is it berkaitan dengan Kang the Conqueror ke, ataupun yang ada kaitan dengan resident di dalam Quantum Realm, yang termasuklah dengan Bill Murray tu. Aku tak tahu role apa yang dijalankan, ataupun dengan MODOK sendiri. Adakah dia pernah interfere, dia pernah bertemu dengan MODOK. Benda tu kita takkan tahu. For some reason aku rasa akan ada insider yang mengorek this kind of information, dan aku akan sampaikanlah dekat korang kalau ada official statement untuk berkenaan dengan Janet. Tapi aku rasa dia memang ada kaitan lah, Janet dengan Quantum Realm ni. Aku rasa for some reason memang ada kaitan. Tapi apakah itu? Benda tu yang aku cuba untuk rungkaikan sekarang lah. Aku cuba untuk try to fikir. Kalau aku ada jawapan nanti aku akan bagi tahu balik lah. So last but not least adalah pasal Kang lagi. Pasal Kang, aku rasa Kang memang tidak akan mati. Kang tidak akan mati dalam filem ni, sebabnya kita tahu dia akan muncul lagi dalam projek yang lagi besar, iaitu Avengers Kang Dynasty. So kita dapat tahu memang Kang the Conqueror tidak akan mati, ataupun akan ada version yang Kang lagi banyak yang akan muncul dalam upcoming film dan seterusnya. Cumanya aku ada satu kind of curiosity ataupun kerisauan terhadap karakter Scott Lang lah, ataupun Ant-Man. Adakah this karakter akan mati dalam filem ini? Kalau tanya daripada perspektif aku tak nak Ant-Man mati lagi, sebab penceritaan tentang Quantum Realm ini belum berakhir dan tidak sepatutnya berakhir dalam filem Ant-Man. Dan itu daripada perspektif aku lah. Tapi kalau the director untuk filem Ant-Man and the Wasp: Quantumania ini memilih untuk mematikan watak Ant-Man di dalam filem ini, aku rasa juga ianya adalah waktu yang sesuai lah. Sebabnya kita dah ada some kind of connection ataupun kesinambungan untuk karakter Ant-Man ni, yang akan diturunkan kepada anaknya, iaitu Cassandra Lang ataupun Cassie Lang, ataupun Stature ataupun Stinger itulah kan. So aku rasa ianya waktu yang sesuai untuk mematikan. Tapi kalau daripada perspektif aku tak nak lagi Ant-Man mati. Walaupun kalau difikirkan secara logiknya, Ant-Man ataupun The Ant Family ini akan bertembung dengan Kang the Conqueror dan juga army-army yang terlibat di dalam Quantum Realm itu. So aku harap dia tak mati lagi lah. Dan the main conflict untuk Ant-Man and the Wasp: Quantumania ini, aku dapat rasakan
Kang memang memerlukan bantuan. Aku tak tahu adakah the purpose of kenapa Kang meminta bantuan daripada Scott Lang adalah kerana for some reason dia tiba-tiba muncul dalam quantum realm. Lepas tu dia nak keluar daripada quantum realm tapi dia tak dapat tahu caranya. Itulah teori aku lah. Dan tiba-tiba masuk di Ant family ini dan mereka jumpa dengan Ant-Man ataupun Scott Lang ni, dan mereka memerlukan Kang memerlukan bantuan daripada Scott Lang untuk keluar daripada dunia ni. Dan in order kau bantu aku keluar daripada quantum realm, anak kau takkan mati lah. Something like that lah. A simple storyline yang aku rasa orang akan senang faham. So basically itu adalah correct plot untuk Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Aku rasa banyak lagi yang belum dibahaskan. Kalau ada benda yang kurang, korang boleh komen kat bawah apa benda yang aku miss, dan kita boleh borak lagi lah untuk benda tu lah, benda yang aku miss tu kan. So basically itu adalah correct plot, sesi correct plot untuk Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Aku harap korang enjoy this video. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Tak tahu lagi bila, yang mana kita akan bercakap lebih dalam lagi berkenaan dengan Ant-Man and the Wasp: Quantumania. So kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum, take care semua, dan bye bye.